Kopi Vosian, Salam Malaysia Medani. Izo Rita Syahjanis Mijol. Dasar Koperasi Malaysia DAKOM 2023 dilancarkan. Dasar Koperasi Malaysia DAKOM 2023 yang mensasarkan 3 KPI utama pembangunan koperasi dan perolehan sebanyak 60 bilion ringgit pada 2025 dan 100 bilion ringgit pada 2030 menerusi 4 teras dasar dan 20 strategi dilancarkan. Ketika berucap merasmikan Majlis Peluncuran DAKOM 2023, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata terdapat 3 objektif utama yang ingin dicapai menerusi dasar baharu itu, iaitu menjadikan sektor koperasi sebagai penyumbang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, membentuk koperasi yang berkemampuan dan kukuh dan meletakkan koperasi sebagai model perniagaan pilihan dalam memacu pembangunan sosio-ekonomi Malaysia. Selain itu, 4 prinsip asas yang digariskan di bawah DAKOM 2030 adalah menyatukan, mendidik, membangun dan berkembang. Iwan berkata kementerian komited meningkatkan kesedaran, kefahaman serta penghayatan berkoperasi di kalangan masyarakat. Menyedari pentingnya peranan koperasi dalam membantu kerajaan meningkatkan sosioekonomi rakyat. Kementerian komited meningkatkan kesedaran, kefahaman serta penghayatan berkoperasi di kalangan masyarakat menerusi program memasyarakatkan koperasi di pelbagai lapangan. Beliau berkata 3 KPI utama itu ialah meningkatkan perolehan sektor koperasi, peningkatan koperasi aktif dan indeks kesejahteraan anggota. Ketika ditemui pemberita selepas menyempurnakan peluncuran DAKOM 2030 di Hotel Tenera Bangi, Selangor pada Khamis, Iwan berkata DAKOM mensasarkan perolehan sehingga 100 bilion ringgit pada 2030 menerusi 4 teras dasar dan 20 strategi. Berdasarkan kepada prestasi seperti mana saya nyatakan dalam ucapan setakat Disember tahun 2022, sebanyak 15,315 koperasi telah didaftarkan dengan nilai perolehan koperasi sebanyak 45.5 bilion ringgit pada tahun lalu. Dalam DAKOM 2030 ini kita mensasarkan KPI supaya perolehan koperasi ini menjelang tahun 2025 kepada jumlah 60 bilion ringgit dan menjelang tahun 2030 kita sasarkan untuk mencapai 100 bilion ringgit. Itulah sebabnya kita lancarkan DAKOM ini yang mempunyai 4 teras dan 20 strategi supaya menyokong KPI yang telah kita tetapkan ini. Dan saya berharap warga operator di seluruh negara juga akan dapat menjadi sebahagian daripada penjayaan DAKOM 2030 ini. Iwan berkata 4 teras dasar dan 20 strategi telah dibangunkan untuk memacu pencapaian visi ini, iaitu mentransformasi sokongan koperasi kepada ekosistem holistik dan kondusif, meningkatkan kefahaman dan penghayatan prinsip teras koperasi, meningkatkan kapasiti dan keupayaan koperasi dan memajukan sektor koperasi sebagai wahana pembangunan sosioekonomi. Sehingga 31 Desember tahun 2022, sebanyak 15.315 koperasi telah didaftarkan dengan keanggotaan seramai 7,31 juta orang dengan share terkumpul sebanyak 16,98 bilion ringgit serta aset terkumpul sebanyak 159,61 bilion ringgit. Sungguh pun begitu katanya, aktiviti ekonomi koperasi mengalami beberapa kekangan dalam konteks perundangan di peringkat nasional yang membataskan penyertaan koperasi dalam aktiviti ekonomi berprospek tinggi. Ini kerana terdapat beberapa akta perundangan yang dikawal selia oleh kementerian dan agensi kerajaan yang tidak begitu mesra ataupun membataskan perniagaan koperasi. Terdapat beberapa akta perundangan yang dikawal selia oleh kementerian dan agensi kerajaan yang tidak begitu mesra ataupun membataskan perniagaan koperasi. Sebagai contoh, akta perundangan yang melibatkan pengendalian agensi pelancongan, perkhidmatan kesihatan dan jagaan swasta
serta pengendalian institusi pendidikan tinggi swasta. Justru saya memohon bagi pihak gerakan koperasi agar kementerian wewenang dalam kawal selia perundangan tersebut dapat membantu serta mengiktiraf gerakan koperasi sebagai entiti perniagaan yang dibolehkan beroperasi seperti entiti perniagaan lain. Iwan turut berharap kerajaan dapat memberikan pertimbangan khas membantu gerakan koperasi untuk menikmati insentif cukai sama seperti yang dinikmati syarikat. Antaranya insentif cukai bagi taraf perintis dan relief kumpulan. Langkah bagi membantu koperasi membangun semula dengan lebih progresif akibat kesukaran untuk bangkit semula dalam tempoh pasca COVID-19 turut dilakukan. Ia menerusi pengurangan kadar caruman dalam kumpulan wang reserve statutory KWRS Koperasi daripada 15 kepada 13% sehingga 30 November 2025. Justru bagi membantu koperasi bangun semula dengan lebih progresif, Kementerian menerusi Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM telah bersetuju untuk mengurangkan kadar caruman kumpulan wang reserve statutory KWRS daripada 15% kepada 13% mulai tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2023 sehingga 30 November 2025. Ini bermakna koperasi dapat meningkatkan potensi pendapatan buli guna untuk aktiviti perniagaannya dengan lebihan kecairan tunai berjumlah hampir 20 juta ringgit. Kadar ini akan kembali pada kadar asal secara berperingkat mengikut ketetapan kelak. Diharapkan pengurangan kadar KWRS ini dapat memberi kelegaan kepada koperasi untuk bangkit semula dan memulihkan perniagaannya serta mengalami pertumbuhan yang lebih baik. 100 koperasi terbaik Malaysia menjadi inspirasi dan motivasi kepada koperasi lain di negara ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik mahu koperasi yang tersenarai dalam kedudukan 100 koperasi terbaik Malaysia menjadi inspirasi dan motivasi kepada koperasi-koperasi lain di negara ini. Supaya koperasi-koperasi yang lain terutama yang dorman, tidak aktif dan kepada bakal-bakal koperasi mengambil nasihat tersebut. Kalau 100 koperasi ini boleh berjaya, kenapa koperasi lain tidak boleh berjaya? Kenapa kita adakan profil 100 koperasi terbaik? Karena kita mahukan satu inspirasi dan satu motivasi. Sama seperti saya memilih berada dalam bidang kepimpinan karena satu inspirasi. Dan inspirasi itu adalah ibu saya. Sebab itu saya berharap dengan kejayaan 100 koperasi berada termasuk diprofilkan dalam buku koperasi terbaik itu, maka ia harus menjadi inspirasi dan motivasi kepada koperasi-koperasi lain. Kita sering mendengar kepimpinan melalui teladan. Siapa lagi teladan kejayaan kalau bukan koperasi yang tersenarai dalam profil 100 koperasi terbaik. Itu sebab kita adakan profil 100 koperasi terbaik dan ini bukan benda baru. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa dialog bersama 100 koperasi terbaik selepas Majlis Peluncuran Dasar Koperasi Malaysia 2030 DAKOM 2030 di Bangi, Selangor pada Khamis. Iwan berkata cadangan supaya diwujudkan kategori koperasi premier, sederhana, kecil dan mikro dalam penentuan koperasi-koperasi terbaik di negara ini akan diteliti. Katanya pengkategorian itu perlu bagi memudahkan penentuan fokus keperluan perundangan dan bentuk bantuan yang diperlukan oleh koperasi kerana koperasi mempunyai cabaran tersendiri mengikut sektor dan saiz koperasi. Bagaimana kita mahu menjadikan koperasi ini, membangunkan koperasi ini sama seperti kita membangunkan PMKS
Adakah dengan cadangan contohnya? Cadangan untuk kita mengkategorikan koperasi ini. Koperasi premier, satu kategori. Koperasi sederhana, satu kategori. Koperasi kecil, satu kategori. Dan juga koperasi makro misalnya, mikro misalnya. Supaya dengan pengkategorian itu mungkin boleh membantu kita dalam sudut fokus. Kerana koperasi premier mungkin tidak sama keperluannya dengan koperasi kecil, koperasi mikro. Dan dengan demikian kita boleh memberi fokus kepada kumpulan koperasi yang memerlukan fokus perundangan yang berlainan, komitmen dan insentif yang berlainan. Kongres Koperasi Kebangsaan bakal dianjurkan tahun hadapan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP bakal menganjurkan Kongres Koperasi Kebangsaan tahun hadapan. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata, Kongres khusus untuk koperasi itu akan memberi tumpuan kepada pembangunan dan isu-isu berkaitan koperasi di negara ini, seterusnya mencari konsensus bagi memperkasakan gerakan koperasi. Saya lebih selesa untuk mencadangkan satu kongres khas untuk gerakan koperasi supaya isu-isu gerakan koperasi ini dapat diperincikan oleh koperasi itu sendiri. Beliau berkata demikian dalam sesi dialog bersama 100 koperasi terbaik di negara ini selepas peluncuran Dasar Koperasi Negara DAKOM 2030 di Bangi Selangor pada Khamis. Turut hadir Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Saraswati Kandasamy, Ketua Setiausaha KUSKOP Datuk Seri Suryani Ahmad, Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM, Rusli Jaafar dan wakil-wakil koperasi terbaik seluruh negara. Iwan berharap resolusi daripada kongres itu kelak akan membantu lebih 15,000 koperasi di seluruh negara ini agar lebih berdaya saing. Beliau berkata KUSKOP dan Kementerian Pendidikan akan mengarahkan perbincangan untuk memperkasakan lagi koperasi sekolah. Pada sesi dialog itu, seramai 15 wakil koperasi menyatakan pandangan dan cadangan masing-masing bagaimana memperkasakan gerakan koperasi di negara ini, termasuk menggalakkan golongan belia menceburi perniagaan koperasi. Semua agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP diminta membelanjakan peruntukan yang disediakan seperti yang dimandatkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, ini penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk rakyat. Katanya KUSKOP menerima teguran daripada laporan Ketua Audit Negara LKAN 2021 mengenai SME Corporation Malaysia SME Corp dan perkara ini telah pun diambil tindakan. KUSKOP memberi jaminan bahawa tindakan sewajarnya sedang dilaksanakan bagi menangani kelemahan yang ditegur serta syur dalam LKAN 2021. Sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, kita telah menerima teguran daripada Ketua Audit Negara terkait dengan SME Corp dan perkara ini telah ditangani. Memang pun telah dibincangkan di Kementerian Pembangunan Usahawan selepas laporan Ketua Audit Negara itu di bawah Kejemah Menteri dan saya bertanggungjawab bersama-sama dengan Datuk KSU dan pimpinan kementerian untuk memastikan semua teguran itu dapat ditangani dan terutama dalam belanjawan akan datang ini semua yang diperuntukkan kepada kementerian dan agensi haruslah dibelanjakan seperti mana dimandatkan dan saya akan meminta maklumat lanjut daripada SME Corp apa tindakan yang telah diambil. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita sebelum mempengerusikan mesyuarat Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan 2023 di The Royal Bintang Hotel di Kuala Lumpur pada Selasa.
Iwan berkata pimpinan kementerian akan memastikan semua teguran dapat ditangani terutamanya dalam belanjawan akan datang. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melaksanakan pelbagai program khusus untuk memperkasakan usahawan Sabah dan Sarawak. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata, antara program itu ialah program peningkatan enterprise Bumiputera BIP Plus Sabah dan Sarawak di bawah program pengukuhan mikro madani oleh SME Corp. Melalui program ini, geran sebanyak 10 juta ringgit telah disediakan khusus untuk usahawan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Program ini menawarkan bantuan secara geran padanan sehingga 70% pembiayaan atau maksimum sebanyak RM250,000 bagi setiap kelulusan. Sejak dilancarkan program ini pada 1 Oktober 2023, sebanyak 73 program telah diterima. Ini yang kita panggil sebagai geran usahawan orang asal Sabah dan Sarawak. Iwan menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Saratok, Datuk Ali Biju, di persidangan Parlimen pada Rabu. Ali bertanya langkah-langkah terkini kementerian untuk memberdayakan usahawan terutama daripada kalangan B40 dan usahawan muda di kawasan luar Bandar Sabah dan Sarawak termasuk pelaksanaan skim geran usahawan orang asal. Iwan berkata SME Corp melaksanakan program inklusif SME Ecosystem IC bagi menyediakan bantuan geran kepada inovator perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Ia bagi memperkasa kumpulan B40 dan menggalakkan transformasi komuniti menerusi bimbingan dan penyediaan sokongan teknikal. Bagi tempoh 2021 hingga Ogos 2023, sejumlah 30 inovator PMKS telah mendapat manfaat dengan kelulusan geran berjumlah 4.6 juta dan 3 inovator daripada Sabah dan Sarawak melibatkan jumlah geran sebanyak RM300,000. Program yang ketiga, program Tunas Usahawan Belia Bumiputera TUB yang juga dilaksanakan oleh SME-Corp menyediakan bantuan pembangunan kapasiti berbentuk latihan, geran permulaan perniagaan dan khidmat nasihat. Sejak dilaksanakan dari tahun 2014, seramai 1,852 usahawan belia daripada Sabah dan Sarawak telah menerima geran sebanyak 25,54 juta ringgit di bawah program ini. Daripada jumlah itu 1,196 daripada Sabah dan 726 daripada Sarawak. Manakala pada tahun ini saja daripada Sabah 246 dan Sarawak 36 orang. Iwan berkata Tekun Nasional juga memperuntukkan 5 juta ringgit untuk usahawan pasar tamu melalui skim pembiayaan usahawan tamu SPUT bagi meningkatkan pendapatan dan taraf sosioekonomi golongan B40 di Sabah dan Sarawak. Sehingga 30 September 2023, sebanyak 490 usahawan pasar tamu Sabah dan Sarawak telah menerima manfaat dengan jumlah pembiayaan sebanyak 2,25 juta ringgit. Bagi usahawan muda pula, Tekun telah menyalurkan pembiayaan kepada 75 orang usahawan di Sabah dan Sarawak di bawah skim pembiayaan usahawan belia. Ini pada tahun ini saja. Katanya lagi di bawah program Be Your Own Boss BYOB Pernas telah meluluskan pembiayaan kepada 9 usahawan belia melibatkan pembiayaan berjumlah 3.26 juta ringgit di Sabah dan Sarawak. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict mewakili Kerajaan Malaysia menyampaikan ucapan di sambutan Hari Kebangsaan Vietnam ke-78. Hubungan dua hala Malaysia dan Vietnam melakar satu lagi pencapaian signifikan apabila kedua-dua negara melepasi sasaran $18 bilion Amerika dalam perdagangan dua hala. Iwan berkata lebih banyak manfaat dijangkakan daripada hubungan baik Malaysia dan Vietnam yang menyumbang ke arah persahabatan, kerjasama dan persefahaman yang lebih baik antara kedua-dua negara. Menurutnya, kesepakatan dan kerjasama kukuh Malaysia dan Vietnam telah menyumbang kepada kemakmuran dan kestabilan di rantau ini. Katanya lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Vietnam pada Julai 2023 telah mengukuhkan lagi kerjasama erat kedua-dua negara dalam pelbagai bidang.
iaitu perdagangan dan pelaburan serta budaya dan pendidikan. Lawanan itu turut memperlihatkan kesungguhan dan dedikasi bersama untuk terus memperkukuhkan ikatan sedia terjalin antara kedua-dua negara. Iwom berkata demikian dalam ucapan di majlis resepsi sempena memperingati ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia-Vietnam dan sempena Hari Kebangsaan Vietnam ke-78 di Kuala Lumpur pada Khamis. Beliau mengucapkan tahniah kepada Republik Sosialis Vietnam sempena ulang tahun ke-78 Hari Kebangsaan Vietnam. Vietnam adalah rakan kongsi yang penting untuk Malaysia dalam konteks hubungan dua hala dan ASEAN. Menurutnya, tahun ini disifatkan amat signifikan sempena ulang tahun ke-50 terjalinnya hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Iwan berkata kesimpulannya, ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara Malaysia dan Vietnam adalah peristiwa bersejarah yang mengingatkan kita mengenai ikatan berkekalan yang telah dijalin selama ini. Pada majlis itu, Iwan disambut mesra oleh Duta Vietnam ke Malaysia, Din Ngoc Ling. Majlis itu diserikan lagi dengan pelbagai persembahan kebudayaan negara itu. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Pindaan 2023. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN Pindaan 2023 bagi membolehkan wakil kerajaan Sabah dan Sarawak dilantik sebagai ahli lembaga pengarah LHDN. Ini adalah antara penyelesaian dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 yang dituntut oleh rakyat Sabah dan Sarawak selama ini. RUU itu yang dibentangkan oleh Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan, dibahaskan oleh 20 ahli parlimen termasuk ahli parlimen tuaran, Datuk Wilfred Madius Tangau. Pindaan RUU itu bertujuan memindah Akta LHDN Malaysia 1995, Akta 533, di mana fasal 1 mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan mengenai permulaan kuatkuasa Akta yang dicadangkan. Fasal 2 memindah Seksyen 6 Akta 533 untuk meluaskan keanggotaan lembaga LHDN dengan menambah seseorang mewakili Sabah dan Sarawak yang dilantik oleh Menteri selepas berunding dengan Ketua Menteri Sabah dan Premier Sarawak. Pelantikan wakil-wakil dari Sabah dan Sarawak bagi memastikan isu percukaian ditangani dan disampaikan sewajarnya. Terdahulu, ketika membahaskan RUU itu, Datuk Seri Wilfred Madius Tangau mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana menerima baik setiap cadangan daripada backbencher. Beliau berharap hal pelantikan ahli lembaga pengarah LHDN tidak berkesudahan dengan pertikaian sehingga ke mahkamah. Sebab itu sesungguhnya rakyat Sabah rakyat Sabah mahukan agar apa yang disebut dalam keseluruhan Perjanjian Malaysia tahun 63 itu di setiap dokumen. Apabila saya sebut setiap dokumen, harus diingat bahawa dalam Perjanjian Malaysia itu ada 12 dokumen di dalamnya. Antaranya ialah Perlembagaan Persekutuan. Setiap peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan itu adalah Perjanjian Malaysia tahun 63 begitu. Jadi ini berarti bahawa hendaklah dia dituruti. Ketuharan, salam pisang puruan.